Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sambung pada ayat yang seterusnya. Tilka. Tilka itulah ar-rusul, jamak bagi rasul, rasul-rasul. Faddalna. Faddala maksudnya telah kami lebihkan atau telah kami kurniakan. Kami telah lebihkan atau telah kami kurniakan sebahagian hum mereka, sebahagian mereka ala di atas ba'din sebahagian yang lain, min dari hum mereka, dari kalangan mereka atau dari antara mereka, man yang kallama berkata-kata Allah Ta'ala berkata-kata dengannya. Mereka yang berkata-kata dengan Allah Ta'ala. Wa dan rafa'a ni maksudnya telah diangkat. Kita selalu dengar rafa' yadin, angkat dua tangan. Ba'da sebahagian hum mereka, diangkat sebahagian yang lain antara mereka, darajat dengan derajatnya. Wa dan atai telah didatangkan. Kami telah datangkan atau kami telah kurniakan Isa kepada Nabi Isa alaihissalam, ibnu anak Maryam. Isa ibnu Maryam, Isa anak Maryam, al-bayinat, penjelasan atau penerangan. Wa dan ayat maknanya kami telah bantunya, kami telah tolongnya. Kami di sini. Ayatna, kami telah bantunya atau kami telah tolongnya di sini. Hu-nya kembali kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa ayadnahu, dan kami telah menolongnya dengan Ruhul Kudus. Ini Ruhul Kudus. Ruhul Kudus ini maksudnya adalah malaikat Jibril alaihissalam. Jadi terjemahannya yang mudah, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dim. Itulah rasul-rasul yang telah kami lebihkan di antara mereka di atas yang lain. Minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Di kalangan di antara mereka ada yang berkata-kata dengan Allah Ta'ala dan ada yang di antara mereka yang telah ditinggikan derajatnya. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Dan kami telah kurniakan kepada Nabi Isa ibnu Maryam alaihissalam dengan keterangan-keterangan dan kami telah membantunya dengan Rohul Kudus. Jadi ayat ini bila disebutkan tilkar rusul, itulah rasul-rasul yang sebelum ini, ayat sebelum ini kita ceritakan bagaimana nabi-nabi sebelum ini mereka menghadapi dalam menjalankan tugas mereka, dan di kalangan mereka itu ada yang faddalna ba'dahum ala, yang dikurniakan kelebihan di antara satu sama lain, dan mereka kedudukan mereka itu tidak sama. Bagaimana? Minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Di antara mereka ada yang berkata-kata dengan Allah Ta'ala dan ada yang diangkat derajatnya. Jadi di sini kallama ini sebenarnya kallama ini menunjukkan kepada Nabi yang membawa syariat. Itu maksudnya apabila kalau nak ikutkan, semua Nabi itu berkata-kata dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada Nabi-Nabi yang tidak berkata-kata, tidak mendapat wahyu atau ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua Nabi itu berkata-kata dan mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua Rasul juga. Tetapi dalam membuat perbandingan, di sini Allah Subhanahu Wa Taala ini membuatkan perbandingan. Ada yang Nabi yang membawa syariat, di sini disebutkan man kallamallahu
wa rafa'a ba'dahum darajat, dan ada yang ditinggikan derajatnya. Ini dalam membuatkan perbandingan, Allah SWT membawakan seperti ini. Jadi man kallamallahu itu iaitu adalah nabi-nabi yang membawa syariat ini. Kemudian rafa'a ba'dahum darajat, ini yang kedua, ada yang nabi yang tidak membawa syariat. Jadi buktinya ada dalam hadis apabila sahabat bertanya bagaimana tentang Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan Nabiyyun mukallamun, bahawa Nabi Adam alaihissalam dia adalah Nabi mukallam. Maksudnya dia adalah Nabi yang membawa syariat. Dan ada yang Nabi ghair mukallam, yang tidak membawa syariat. Jadi kalam itu bermaksud yang membawa syariat. Jadi Nabi-Nabi yang sebelum ini ada yang Nabi-Nabi yang membawa syariat dan ada Nabi yang tidak membawa syariat. Kemudian Nabi-Nabi yang sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah Nabi-Nabi yang untuk sesuatu kaum tertentu atau untuk sesuatu keluarga tertentu atau untuk sesuatu daerah tertentu. Tetapi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala telah memberikan kurnia yang besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa dia adalah nabi untuk semua. Beliau disebutkan sebagai rahmatul lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Dan begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis pernah menyatakan, pernah bersabda bahawa kalau Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam keduanya masih hidup, dia pasti akan menjadi pengikutku. Dia pasti akan taat kepadaku. Maknanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai kedudukan yang paling tinggi dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Ini ayat ini bermaksud, maksudnya ada nabi yang mendapat syariat dan ada nabi yang tidak mendapat syariat. Dia hanya mengikuti syariat-syariat yang terdahulu. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam dia bukanlah nabi syariat, tetapi dia adalah Al-Masih yang datang untuk menyempurnakan syariat Taurat. Syariat Taurat itu sebenarnya telah sempurna untuk kaum Bani Israel. Tetapi lama kelamaan mereka telah melupakan pelajaran yang pelajaran yang isi daripada pelajaran Taurat itu, dan mereka telah melupakannya dan mereka cuma gunakan yang daripada kulit saja. Maka Allah SWT telah turunkan Nabi Isa alaihissalam sebagai Nabi yang untuk menyempurnakan pelajaran Taurat itu. Maksudnya Nabi Isa alaihissalam pernah bersabda, janganlah kamu sangka aku datang untuk memansuhkan Taurat, tapi aku datang sebenarnya untuk menyempurnakan Taurat. Jadi pelajaran-pelajaran Taurat yang telah dilupakan, yang telah ditinggalkan dan telah tidak diamalkan, maka Nabi Isa AS mendapat kurnia daripada Allah SWT, mendapat wahyu dan petunjuk daripada Allah SWT untuk memperbetulkan syariat yang telah rusak itu. Kemudian wa atayna Isa bin Maryam al-bayyinati wa yannahu bil mulk. Kemudian ayat ini Allah SWT cuba menyampaikan kepada kaum Yahudi, kerana kaum Yahudi menolak Nabi Isa alaihissalam. Mereka mengatakan bahawa Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi palsu, bohong, dan mesti mati terlaknat di atas tiang salib. Tetapi Allah SWT di sini menyangkalnya bahawa melalui Rasulullah SAW sampaikan kepada orang Yahudi bahawa Nabi Isa alaihissalam itu sebenarnya adalah Nabi utusan Allah dan dia juga mendapat bantuan atau pertolongan daripada Ruhul Kudus, iaitu malaikat Jibril alaihissalam. Jadi kalau seorang Nabi itu atau sesiapa pun, seorang wali ke, kalau kepadanya didatangkan malaikat, maknanya dia akan selamat dalam menyempurnakan pekerjaannya. Jadi sebagaimana Nabi Isa alaihissalam telah datang, dia telah mendapatkan pertolongan, bantuan daripada Roh Kudus, maknanya misi kedatangannya pasti akan sempurna. Tidak mungkin dia akan mati dalam beberapa tahun di atas tiang salib. Dan dia sebenarnya telah terselamat daripada kematian di salib dan terus menyempurnakan pekerjaannya
tabligannya sampailah ke timur, sampai ke Afghanistan, sampai ke Kashmir, sampai ke Nepal, sampai ke Kerala. Ini panjang lagi kalau kita nak sebutkan. Tapi ayat ini Allah SWT cuba menyangkal pendapat orang Yahudi bahawa Nabi Isa AS adalah Nabi palsu. Tidak. Dia adalah Nabi utusan Allah dan mendapat pertolongan daripada malaikat yang dikirimkan oleh Allah SWT. Dan apabila ada malaikat bersama Nabi Isa AS, dan dia pasti akan berjaya menyempurnakan misinya. Okey. Baiklah, kita teruskan ayat yang seterusnya. Wa dan lau, kalau sya diinginkan Allah Ta'ala inginkan, ma tidaklah aktatala mereka berbunuh atau mereka berperang, allazina orang-orang yang min ba'di dari ba'di selepas mereka min dari ba'di setelah datang, ma apa-apa ja'at telah datang hum kepada mereka al-bayinat, penjelasan-penjelasan atau keterangan-keterangan, wa dan lakin, tetapi, namun, ikhtalafu, mereka berselisih faham. Fa maka, min dari hum mereka, fa minhum maka di antara mereka, man yang amana telah beriman, wa dan min dari hum mereka, di antara mereka, man yang kafara telah kafir. Wa dan lau jika sya'a ingin Allah walau sya'a Allah jika diinginkan Allah Ta'ala, maktatalu mereka tidak akan berperang. Mereka tidak akan bergaduh. Wa dan lakin namun Allah yaf'alu melakukan fil mudhari' ma apa-apa yuridu yang diinginkannya. Jadi terjemahannya yang mudah, walau sya'allahu maqtatalal lazina min ba'dihim. Dan sekiranya Allah Ta'ala mengkehendaki, orang-orang sesudah mereka itu tidak akan berperang. Min ba'di ma ja'atumul bayinat, setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan. Walakin ikhtalafu, namun mereka tetap bertelaga, berselisih. Faminhum man amana, di antara mereka ada yang beriman, wa minhum man kafara, dan di antara mereka ada yang kufur juga. Walau sya'allahu maqtatalu, dan jika dikehendaki Allah Ta'ala, dan mereka tidak akan berperang. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid, namun Allah Ta'ala melakukan apa yang dikehendakinya. Jadi apa maksud ayat di sini? Ayat di sini apabila disebutkan walau sya'allahu maqtatalal lazina min ba'dihim min ba'di ma ja'athumul bayinat. Maksudnya mereka orang-orang ini apabila telah datang kepada mereka nabi-nabi utusan Allah Subhanahu wa taala dan mereka seharusnya beriman kerana setiap nabi utusan Allah Subhanahu wa taala itu datang dengan keterangan, dengan penjelasan, dengan dalil, dengan bukti yang jelas. Jadi sepatutnya mereka tidak membantah. Sepatutnya mereka ambil iktibar daripada kisah-kisah nabi yang terdahulu, bagaimana apabila mereka menentang para nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi kepada mereka yang menentang nabi-nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah SWT ini mengatakan bahawa apabila dah datang dengan jelas, sepatutnya mereka tidak berperang. Yang sepatutnya. Walakin ikhtalafu, tetapi mereka tetap berselisih. Tetap bertelaga. Oh. KJM. Maaf. Oh. KJM ni. Jadi walakin ikhtalafu, namun tetap mereka berselisih dan bertelaga. Dengan melihat pada tanda-tanda itu, memang tetap ada juga yang bertelaga. Faminhum man amana, di kalangan mereka ada yang beriman. Wa minhum man kafara, dan di kalangan mereka ada juga yang kufar. Walau sya'allahu maqtatalu, dan jika dikehendaki Allah Ta'ala, maka mereka tidak berperang. Maksudnya di sini, kalau Allah SWT kehendaki,
Allah Ta'ala boleh saja dengan kekuatannya menjadikan semua orang menerima kebenaran itu. Tidak ada siapa yang membantah. Tetapi ini memang fitrat, kudrat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manusia itu dikurniakan pilihan. Dia diberikan peluang sama ada untuk memilih kebaikan atau memilih keburukan. Kalau mereka memilih kebaikan, mereka akan mendapatkan ganjaran syurga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau mereka memilih keburukan, mereka akan mendapatkan balasan neraka daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala boleh saja nak buatkan mereka semua beriman. Tetapi itu bukan cara Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mahukan kita berusaha mendapatkan kebenaran itu. Bahawa kalau kita berusaha untuk mendapatkan kebenaran, barulah kita akan merasa nikmatnya. Sebagai contoh yang mudahlah, kalau kita pergi ke sekolah, di sekolah ada peperiksaan. Sebagai guru yang mengajar anak muridnya, bila diadakan ujian, guru itu boleh tak wewenang untuk luluskan semua? Boleh. Dia boleh saja bagi soalan yang mudah supaya semua lulus. Tetapi sebagai seorang guru yang baik, dia mesti menguji. Ingin tahu di antara anak murid itu siapa yang berusaha dan siapa yang malas. Jadi ujian yang diberikan itu tak semudah itu. Ujian itu pasti berdasarkan silibus yang telah ditetapkan dan melihat siapa yang mengikuti, melalui, menyempurnakan tugasnya menghafal atau membaca silibus yang telah diberikan. Jadi di situ dapat tahu. Dengan ujian itu dapat tahu siapa yang membuat ujian, siapa yang membuat ulang kaji dan siapa yang tidak membuat ulang kaji. Jadi sebagai guru yang baik, dia memberikan ujian, ada yang ujian yang lebih berat, ada ujian yang ringan. Jadi dari situ dia dapat mengenali di kalangan anak-anak muridnya siapa yang benar-benar berusaha. Jadi sama juga Allah Subhanahu Wa Taala pun seperti itu. Dia mahu memberikan ujian kepada hamba-Nya. Tetapi ujian itu dia mahu lihat siapa yang benar berusaha untuk mencapai, untuk mencari kebenaran. Siapa yang benar-benar usaha untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala memang dia boleh menang untuk luluskan semua. Tetapi itu bukan cara yang sebenar. Itu bukan hikmah yang terbaik dalam memberikan ujian. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut di sini, walakinnallahu yaf'alu ma yurid. Dan tetapi Allah Ta'ala melakukan apa yang dikehendakinya. Jadi kalau orang menentang, kenapa ada syurga, kenapa ada yang masuk neraka? Allah Ta'ala berkuasa kan, sepatutnya tak payahlah masuk neraka. Masukkan di syurga, Allah SWT berkuasa. Allah SWT tidak peduli apa yang mereka tentang, apa yang mereka katakan. Allah Ta'ala melakukan apa yang dikehendakinya. Dan Allah Ta'ala maha bijaksana. Bahawa ujian yang diberikannya pasti ada hikmahnya. Ujian itu untuk mengenal pasti siapa yang benar-benar berusaha di dalam dunia ini untuk mencari dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pelajaran hari ini sebenarnya kita boleh kembangkan lebih luas lagi. Banyak lagi contoh-contoh boleh kita berikan daripada ayat ini sebenarnya. Tapi yang jelas bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur dunia ini, dia tahu kepada siapa ingin diberi petunjuk, iaitu bagi mereka yang berusaha, mereka akan mendapat petunjuk. Dan siapa yang malas, yang menentang, mencari alasan, dia akan terkebelakang. Maka itu orang-orang yang sentiasa mendapat kurnia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mendapat taufik untuk beriman kepada nabi-nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya mereka adalah orang-orang yang berusaha mengorbankan harta, mengorbankan nyawa mereka, mengorbankan masa mereka, kehormatan mereka untuk mencari kebenaran, untuk mendekatkan diri mereka dengan nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini ringkas saja untuk pelajaran kita pada hari ini. Saya suka nanti kalau ada siapa nak tanyakan soalan atau sesiapa yang ingin tambah, silakan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.